Sama ada kita sedari atau tidak, pada 5 Februari 2013 nanti insya-Allah genaplah 4 tahun Kerajaan Negeri Perak di bawah pemerintahan dan juga pentadbiran Barisan Nasional. Jadi dalam tempoh 4 tahun Kerajaan Barisan Nasional menerjui kepimpinan Kerajaan Negeri, kita telah dapat melihat bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh pemimpin negeri kita untuk meneruskan kesinambungan tradisi pembelaan rakyat yang telah dilaksanakan oleh Barisan Nasional sejak daripada mula merdeka lagi, dan tradisi ini diteruskan dari semasa ke semasa, dan setiap segenap lapisan rakyat sebenarnya mendapat nikmat daripada pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional ini. Dan hari ini kita dapat melihat kalau di peringkat persekutuan, negara kita terus berada di landasan yang kukuh untuk meneruskan gerak kerja mereka untuk memartabatkan negara dalam pelbagai bidang sebenarnya, sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Jadi di peringkat kerajaan negeri, kita baru saja dibentangkan bajet 2013 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Besar Perak kita, dan telah diluluskan dalam sidang Dewan Rakyat baru-baru ini. Dan tradisi untuk membela rakyat ini masih diteruskan lagi, iaitu kita memperuntukkan sebahagian besar daripada bajet kerajaan negeri untuk memberi fokus kepada seluruh keperluan kehidupan rakyat, bukan saja keperluan kehidupan harian mereka, tetapi kita juga memberi fokus kepada infrastruktur dan juga pembangunan kemudahan asas bagi kegunaan rakyat di seluruh negeri Perak ini. Dalam konteks ini, dulu kita dilaporkan sebagai sebuah kerajaan yang barangkali tidak stabil, tidak kuat, tidak kukuh dan sebagainya. Tetapi kita telah membuktikan bahawa hampir 4 tahun ini Kerajaan Barisan Nasional telah membuktikan kepada rakyat, selain daripada kita mempunyai barisan kepimpinan negeri yang cukup berpengalaman, berwibawa dan sebagainya, kita meneruskan agenda pemilihan rakyat ini. Dan untuk negeri Perak, sebagaimana kita sedia maklum, Barisan Nasional ada 27 kerusi, manakala 4 kerusi lagi daripada bebas yang menyokong Kerajaan Barisan Nasional menjadikannya kepada 31 dan pembangkang selebihnya kerana kita mempunyai 59 kerusi. Dengan simpati dan juga dengan persetujuan daripada adun pembangkang yang telah menyertai parti bebas dan menyokong kepimpinan Barisan Nasional, kita membentuk satu pasukan yang kuat, dibantu oleh ketua-ketua jabatan, kerajaan, agensi swasta, badan berkanun dan sebagainya, dan kita terus membela rakyat dalam bidang yang telah diperuntukkan kepada kita. Dan saya dah sebutkan tadi bahawa sebahagian besar daripada peruntukan kali ini kita fokus kepada kesejahteraan dan juga pembangunan rakyat. Khusus bagi Dun Pasir Panjang, kita berada dalam Parlimen Lumut, dan Parlimen Lumut ini diwakili oleh 3 parti, iaitu bagi Dun Pangkor sudah tentulah Yang Berhormat sendiri. Kemudian daripada Tun Setiawan mewakili parti DAP, dan Pasir Panjang yang diwakili oleh parti PAS. Dengan kerjasama yang erat daripada seluruh barisan kepimpinan negeri, dibantu oleh pemerintahan di peringkat persekutuan, kerja-kerja yang berkaitan dengan kemajuan, pembangunan dan pemilihan rakyat ini diteruskan oleh kerajaan yang ada pada hari ini, walaupun kawasan itu tidak diwakili oleh wakil rakyat daripada parti pemerintah, iaitu Barisan Nasional. Sebagai contoh, kalau kita nak sebut dalam Dun Pasir Panjang ini, kalau kita nak perincikan tentang kemajuan pembangunan, sebagaimana saya sebut awal tadi, keperluan asas rakyat telah kita penuhi. Antaranya kemudahan infrastruktur asas seperti bekalan air, jalan raya, elektrik dan sebagainya. Dan yang ini juga kita meliputi barangkali keperluan asas termasuklah rumah kediaman, baik pulih, naik taraf
dan juga kita menyediakan yang skim-skim baru ni, termasuklah mikrokredit dan juga Syria, iaitu skim rumah satu Malaysia untuk rakyat yang kita bagi kepada kumpulan sasaran tertentu untuk mereka sekurang-kurangnya mempunyai tempat duduk asas mengikut keperluan mereka bersama dengan keluarga mereka. Jadi kalau kita nak sentuh tentang pembangunan di kawasan Dun Pasir Panjang ini, walaupun kawasan ini sedia maklum bukan diwakili oleh Parti Barisan Nasional, tetapi kerajaan tidak pernah meminggirkan. Di kawasan-kawasan lain sebagaimana kita sebut yang berada dalam kawasan Dun Pasir Panjang ini, kerajaan tidak terlepas pandang. Hampir keseluruhan boleh kita katakan di segenap kawasan Dun dan juga termasuk taman-taman perumahan di Dun Pasir Panjang Laut ini. Sebagaimana di Dun-Dun lain juga, kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri membantu kerja pembangunan ini. Walaupun kita berada dalam kawasan pembangkang, kita dapat lihat bahawa hampir keseluruhan pembangunan ini kita sama rata kan di kawasan-kawasan khususnya di Dun Pasir Panjang ini, kerana kita dapat lihat bahawa tradisi membela rakyat ini yang telah diterokai, diterajui oleh Kerajaan Barisan Nasional, kita teruskan sebenarnya. Sebagaimana awal saya jelaskan tadi, telah menjadi tradisi bagi Barisan Nasional. Bukan saja di kawasan ini tetapi di seluruh negara. Kerja-kerja yang bersabit tentang kesejahteraan, tentang keperluan dan juga kehendak rakyat, bukan saja Kerajaan Persekutuan dan Negeri memberi fokus kepada kawasan yang diwakili oleh parti tersebut, tetapi mereka juga tanpa mengira di mana kedudukan dan kawasan tersebut, demi rakyat, demi kepentingan rakyat, kerajaan sedia ada tetap meneruskan kerja-kerja pembelaan rakyat ini yang merangkumi semua aspek kehidupan. Bukan saja dalam bidang ekonomi, kita dapat lihat juga bagaimana kerajaan sedia ada meneruskan tradisi ini untuk membela kebajikan rakyat, terutama sekali dalam bidang pendidikan, dalam bidang keselamatan dan juga ketahanan negara, dalam bidang kesihatan, dalam bidang perkhidmatan sosial dan sebagainya. Termasuklah kita bagaimana kerajaan berusaha untuk menjaga perpaduan keharmonian di kalangan rakyat dalam bidang kehidupan dan juga ketamadunan bangsa tersebut, adat resam budaya, termasuklah soal-soal rumah-rumah ibadat yang ada, yang dianuti oleh setiap kaum yang berada dalam negara kita. Jadi soal tentang kata-kata nakal sebagai contoh, biasalah. Itu tanggungjawab kerajaan. Bila kerajaan melaksanakan sesuatu program, sesuatu aktiviti, sesuatu projek yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, biasanya akan dituduh itu tanggungjawab kerajaan. Tapi sebenarnya lebih daripada itu saya nak jelaskan, memang benar, saya setuju kalau dikatakan itu sebahagian daripada tanggungjawab kerajaan, tetapi ada perbezaan. Perbezaannya ialah kita akan dapat melihat bahawa walaupun ia merupakan satu tanggungjawab kerajaan, tetapi kita bersyukur kerana di Malaysia ini kita mempunyai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Walaupun ianya merupakan sebuah tanggungjawab kerajaan, tetapi kalau kita memiliki sebuah kerajaan yang tidak bertanggungjawab, maka tanggungjawab itu tidak akan dapat disempurna dan juga dilaksanakan. Yang ini berbeza sebenarnya. Walaupun di sebalik kata-kata nakal yang mengatakan setiap projek pembangunan, kemudahan infrastruktur asas dan juga keperluan rakyat dipenuhi oleh kerajaan, diherdik, dikata sebagai itu tanggungjawab kerajaan, itu perkara biasa. Tetapi kalau sebuah kerajaan yang tidak bertanggungjawab, dia tidak akan mampu melaksanakan kerja-kerja untuk kesejahteraan rakyat ini. Sebagai contoh, boleh kita katakan kalau di negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang, contohnya masalah bekalan air misalnya, mudah katanya tanggungjawab kerajaan. Dan kerajaan melaksanakan tanggungjawab ini mengikut keperluan dan juga kehendak rakyat dan kita sempurnakan. Tetapi kalau sebuah kerajaan yang tidak bertanggungjawab, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mencari kelemahan dan juga kesalahan pihak lain. Kenapa perkara tidak
perkara tersebut tidak dapat disempurna dan juga dilaksanakan. Itulah bezanya sebenarnya sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dengan hanya yang pandai berkata-kata tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab mereka kepada rakyat.